Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Okay, apa khabar semua? Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Ceria. Kena ceria, right? Jangan risau kalau anda ada sedikit benda yang mungkin tak kena pada hari ini, ataupun mungkin ada perkara yang memerungsingkan anda. Hey, relax, okay, senyum, alright, berselawat pada atas Nabi dan mulakan dengan apa? Dengan istighfar. Kita beristighfar banyak-banyak. Lagi banyak masalah, lagi banyak istighfar. Lagi banyak macam fikir benda-benda yang tak betul, lagi banyak istighfar. Dan mulakan istighfar dengan tengok abu-abu ni. Tengok abu-abu istighfar. Istighfar cakap apa? Istighfar janganlah istighfar kosong. Istighfar dengan pegang handphone ni, pergi cari dekat Facebook tadi, tengok abang-abu, share. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sekurang-kurangnya 10 share awak buat, right? 10 share. Tapi saya tengok awak ni semua tak tolong saya langsung. Serius, awak memang tak tolong saya, kan? Saya suruh share, tak pernah share semua. Aku tengok share aku 10, 11. Tapi Alhamdulillah awak bagi saya love. Love tu setiap hari dapat 1000. Saya seronok. Dan hari ini saya nak awak tolong saya jugalah. Share banyak-banyak. Share pada member seorang 10 je, astagfirullah, 10 astagfirullahalazim. Yang lain-lain astagfirullah buat tu okey, Alhamdulillah, tapi buatlah dengan bambu, astagfirullah macam tu. Lepas tu tekanlah kan, share benda tu kan. Alright, kita ada siapa ni? Ain. Alright, Ain, amin. Dia cakap Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Ain. Okay, kita ada Abang Abu cakap best. Siapa Abang Abu ni? Dia cakap best alamak, Abang Abu cakap best. Alright. Kita dah, dia ni kalau dia datang, aku kena buat benda ni. Kalau tak, dia ni membebel je. Kalau aku tak buat benda ni, dia membebel. Baik aku tepuk dia. Sekali tepuk, dia sekurang-kurangnya dia ni sekali datang dia kena tepuk 3 kali. Kalau tak, aduh, macam-macam dia cakap. Dua kali untuk kau lagi sekali kita bagi dia lagi satu, right? Tepuk. Ni untuk Dira tadi. Dia ni kalau tak tepuk, dia punya dia cerita satu dunia. Ini dah share, Alhamdulillah. Ella, Assalamualaikum. Ceria. Sentiasa dalam keadaan ceria, gembira, right? Kena gembira dan ceria setiap kali, walau apa pun yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Alright, sentiasa ceria. Kerana keceriaan ini akan bawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita, alright? Sentiasa ceria, sentiasa berterima kasih, sentiasa mengucapkan astaghfirullahalazim. Kalau rasa macam tak best, astaghfirullahalazim. Rezeki tak cukup, astaghfirullahalazim. Sangat luar biasa perkataan yang nampak kecil tapi dia punya isi, ya Allah, best gila, babe. Buat je, jangan banyak soal, jangan tanya, buat. Alright, so kita ada siapa lagi ni? Suhaida, Cik Musa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Suhaida, Assalamualaikum. Dah makan? Dah sarapan apa hari ni? Cuba komen sikit sarapan apa. Kita pun nak tahu awak sarapan apa. Abang Abu, dia cakap Abang Abu. Dia ni aku punya peminat kot, dia ni. Kan, nanti apa-apa dia bawa dekat Abang Abu. Alright, itu dia. Ni nampak dia dah aku dah tepuk dah lah 3 kali kau masuk je, aku dah tahu kau ni memang masuk ni buat apa. Kau memang nak aku suruh tepuk kan. Aku dah tepuk 3 kali dah. Pagi-pagi berbual cute. Wow, mana wow Mohsin dia cakap pagi-pagi berbual cute. Mana ada cute? Kita memang macam tu. Memang kan kita kan memang cute. Awak tak tahu ke? Baru awak tahu kita cute. Kita memang cute, tahu tak? Jangan cakap macam tu. Kita memang cute. Tepuk. Okey, bunga untuk aku dah tepuk bagi kasih bunga. Aku tak nak bunga warna merah, aku nak bunga warna putih. Aku nak warna kuning, aku nak warna ungu. Ada warna ungu ke? Muhammad Hazwan, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alright, dia bagi salam dan juga selamat pagi kepada semua anda. Alright, jadi apa kata kita terus bersama dengan Abang Abu sambil tu. Hari ni best, hari ni sebab Abang Abu tak ada agenda. Aku nak benda ni, aku tulis apa tadi?
Apa saja awak nak, awak tanya saya bagi. Dia macam tu. Apa saja awak nak, awak tanya saya bagi. Tu kita punya tema hari ni. Hari ni Abang Bu tak ada nak cerita apa, sebab Abang Bu rasa macam dah banyak aku cerita kan. Lebih baik aku tak cerita banyak. Aku senyap, aku nak korang bagi tahu apa yang korang nak dan aku jawab. Itulah yang kita nak buat. Okay. Alright, salam dan morning Abang handsome. Terima kasih lah sebab kau bagi aku handsome, aku bagi kau ni. Sebab dia panggil aku handsome, aku nak bagi lagi sekali. Sebab dia panggil aku handsome, aku nak bagi lagi sekali. Terima kasih lah ya Allah. Aku sebab apa tu aku suka benda ni, sebab tak ada orang cakap aku macam tu. Jadi aku bila dengar je cakap handsome, aku pun gembira. Sebab tu kalau korang tahu aku kan, aku selalu cakap aku handsome. Sebab tak ada orang cakap, aku cakap lah diri aku sendiri aku handsome. Itulah dia kan. Alright. Soalan dia ketawa hihihi pula. Dah sarapan saya hari ini memang tak puasa. Jadi hari ini saya sarapan tadi biskut mana tadi, biskut Julie, biskut tempat dengan Nescafe Nescafe. Tu je. Nanti kejap lagi kita makan. Waalaikumsalam Amin. Oh N, apa khabar kau N? Aku rasa kau dah macam semangat sikit kau kena semangat. Kau ni kena semangat lagi sikit. Kalau orang semua senyum begini, kau kena gini. Macam tu. Pagi Datuk. Oh, Sifu Perjanjian in the house. Oh, Sifu Perjanjian in the house. Kita kena bagi Sifu Perjanjian party welcome. Kita bagi dia party welcome. Kita lagi sekali party welcome. Ni untuk Sifu Perjanjian sebab dia ada party welcome. Sifu Perjanjian ni luar biasa. Datuk Hifzi, dia luar biasa lah. Kalau kau nak macam kenal-kenal dengan Datuk Fizi ni, kalau kau ada masalah, kau suruh dia buat perjanjian tu, nanti dia buat. Senang hidup kau, right? Okay, pagi Datuk. Alright, dia bagi Datuk. Okay, Assalamualaikum. Ligat pagi ni. Aku sentiasa ligat, bukan macam insya-Allah lah aku ligat. Terima kasih lah. Ni adik aku untuk pengetahuan korang. Kalau korang tengok abang Abu macam ni, kau tengok adik aku, kau kata peranjat sebab dia tu handsome, dia lain macam. Dia macam Han. Dia ada Han sikit. Tapi bila aku tengok lama-lama, aku lagi handsome. Tapi adik aku ni, dia memang aku love you brother, love you. So Haji Munasirullah Khan ni lah adik aku, adik ibu kandung aku lah. So dia nombor 2 daripada aku ni. Alright, sambung 5 rukun kaya semalam. Sambung 5 rukun semalam aku bagi apa? Aku bagi apa yang semalam? Cuba kau ulang balik. Aku ni pelupa kan. Kau kena ulang balik. Apa yang sambung 5 rukun kaya? Saya dah bagi berapa semalam? 1 ke 2 saya bagi. Saya pun tak tahu rukun kaya. Semua dah tu nak share rukun kaya. Oh, ni pun nak. Diorang pun nak share rukun kaya. Sarapan buah dan smoothies. Yeay. Dia juga okey. Suhaida, Cik Mesa, Cik Ada. Okey, ni sarapan Minda dengan AA yang handsome dulu. Ini lagi satu. Datuk lagi tahu aku. Aku tak boleh dengar. Aku tak boleh dengar orang cakap handsome. Aku macam bila dengar handsome je. Lepas tu orang cakap abang-abang handsome. Best gila. Rasa macam ni. Seronok gila. Terbaik Dira dia juga. Okay. And juga. Okay. Best. Be excited to solat today. Be excited to selawat today. Be excited to sedekah today. Ingat benda tu. 3 rukun yang 3 rukun pula. 3 amalan yang kita kena ada setiap hari. Bangun pagi je rasa, ya Allah bestnya aku dapat solat hari ni. Ya Allah bestnya aku dapat berselawat hari ni. Ya Allah bestnya aku dapat bersedekah bet. Sebab 3 benda ni kalau kita dah mati tak boleh buat. Jadi masa kita hidup, kita pegang benda ni betul-betul. Best sangat. Alright. Kenapa bunyi lain? Sebab kita nak bagi abang Datuk ni, kita nak bagi ni. Okey, dia bunyi okey lah, kita bagi ni lah. Sebab Datuk nak lebih ceria sikit. Kalau N senyum mani-mani, nanti ramai yang tertawan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, ni lagi seorang lagi bagi cakap aku handsome. Aduh. Aku tak tahan. Bestnya. Kenapa hari ni korang buat aku best sangat lah? Macam semua cakap aku handsome. Aku macam aku tak boleh dengar lah. Macam best gila. Semalam MAP. Semalam dah cerita. Semalam MAP. Okay, hari ni nak dengar apa? Okay, manis senyum abang Bu. Allahu Akbar. Sebab kau cakap macam tu, aku bagi kau dulu lah. Hari ni saya punya benda simple sebab saya tak ada agenda tau. Tapi semalam abang Bu share pasal map atas, map bawah tu kan. Tapi rukun kaya abang Bu belum share kan. Rukun kaya saya share satu, iaitu senyum. Betul? Senyum tu adalah rukun kaya nombor 1. Senyum, sentiasa dalam keadaan senyum. Apa berlaku senyum, itu rukun. Rukun ada 5, rukun kaya ada 5 kan. Rukun kaya ada 5. Alright, abang Bu just bagi 1 je. Dah bagi tak 1? Cuba korang komen sikit. Nak ketupat. Buat apa ketupat?
Aku buat apa? Orang dah raya lah. Dah raya dah habis. Nak ketupat apa? Masa raya tak bagi. Sekarang baru nak cakap ketupat. Sekali-sekali ni dengan adik-adik ni, gurau ni best. Kadang-kadang hidup ni kita kena bergurau. Sebab apa? Masa hidup lah boleh bergurau. Kalau dah mati mana boleh bergurau. Jadi masa hidup tu kita bergurau lah. Tapi janganlah bergurau sampai menyakitkan hati orang. Tak bagus pula kan. Jadi kita bergurau kadar untuk menggembirakan orang. Ada juga yang akan benci. Kau tengok ada yang benci aku, dia letak dua muka. Yang love ni banyak dah, love ni banyak sangat. Yang benci aku ni 2 orang. Kenapa entah dia benci aku tak tahu kan. Tapi tak apalah, biasalah kan. Tapi tu 2 je, 2 compare dengan 700 lebih ni, anak kat 1000 ni tu lagi ramai orang yang suka. Jadi kita fokus lah macam kita suka. Alright, Assalamualaikum Abang Abu. Alright. Okey, alright, ni apa ni? Assalamualaikum Hairul Anwar. Alright, Hairul, Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Sifu, terima kasih. Tak bagi lagi semalam. Apa yang tak bagi semalam? Apa dia? Cuba kau elaborate sikit, Rifah. Kau ni cakap tak bagi semalam, tak bagi semalam. Apa dia? Apa yang aku lupa lah. Kau kena bagi tahu, ingatkan. Offer rojak lah. Rojak. Rojak aku tak makan lah. Aku tak makan. Cerita benda lain semalam. Okey, senyum, bersedekah. Dira, hai Kak Fida. Okey, now. So sebenarnya apa yang Abang Bu nak bagi adalah rukun kaya, betul? Tapi Abang Bu semalam tak bagi rukun kaya. Aku cerita benda lain, map. Sebab ada orang tanya. Sebab tu saya ni, kalau orang tanya, saya nak fokus pada soalan dia orang. Saya nak bagi dia orang faham. Apa yang saya nak cakap ni bila-bila saya boleh cakap, betul? Alright, benci sebab buat hidup kami huru-hara. La ilaha illallah. Tapi jangan walaupun saya buat hidup huru-hara, kita tak boleh huru-hara. Bila kita rasa macam terhuru-hara, balik kepada Allah. Kita balik kepada Allah supaya dia tunjukkan kita petunjuk yang baik. Jangan sebab Abang Abu buat kita hidup huru-hara, kita lupa pula benda tu. Tak boleh. Jangan huru-hara. Kita nak tenang. Hidup ni kena tenang. Huru-hara tak perlu. Jangan huru-hara, Datuk. Jangan huru-hara. Kita tenang. Kita tenang. Walau macam mana pun sibuk apa benda, kena tenang. Sebab itu yang terbaik. Kalau huru-hara ni nanti kita senang lupa. Memanglah perkataan tu digunakan oleh untuk orang nak menunjukkan yang kita ni huru-hara. Tapi kesan dia adalah tak best. Kesan dia kita tak tenang. Kita huru-hara tak tenang. Kita nak tenang. Macam mana banyak apa benda berlaku, kita tenang. Kita relax. Itu terbaik. Jadi saya doakan Dato' Ifzi tenang dengan kehuru-haraan dia yang baik. Dia kena tenang. Sebab tenang ni lah yang bawa kejayaan. Bila kita tenang. Ketenangan ni lah yang bawa orang ke syurga. Sebab manusia ni masuk syurga, kalau tengok orang-orang yang masuk syurga kat bumi, dia tenang. Hidup dia tenang. Jadi kita kena tenang, bukan hara-hara. Jangan lagi huru-hara dengan hidup. Tenang dengan kehidupan. Apa macam-macam banyak berlaku pun tenang sangat. Okey, semalam belum bagi rukun kaya. Oh, semalam lagi meja. Okey, baik. Alright, rukun kaya. Rukun kaya nombor 1. Kita cerita rukun So rukun kaya, awak nak sangat rukun kaya, saya bagi. Tapi saya tunggu lagi sikit lagi love. Sikit lagi. Saya sampai 1000, saya tu start. Lagi dua, cepat lagi 2. Alright, Alhamdulillah, dah settle. Okay, so saya dah dapat 1000 love. Jadi sekarang saya dengan tenang hatilah saya boleh bercerita. Alright, rukun kaya yang pertama kan. Rukun kaya yang pertama, dia bukan benda yang susah. Dia paling mudah dalam hidup, paling mudah. Dan inilah yang perlu kita lakukan kalau nak kaya. Kalau anda memang nak kaya raya, banyak duit, inilah rukun yang pertama. Alright, rukun kaya yang pertama adalah senyum. Dia bukan susah sangat. Senyum. Semua orang cerita pasal senyum. Semua orang cakap macam-macam pasal senyum. Abang Abu dah bertahun-tahun cerita pasal satu rukun kaya nombor 1 kalau anda nak adalah senyum. Sebab apa? Nabi pesan, bukan saya cakap, tapi saya mengingatkan je. Tapi Nabi dah pesan senyum tu adalah sedekah. Sedekah untuk siapa? Diri kita sendiri, babe. Bukan untuk sedekah untuk lain, untuk diri kita sendiri. Bila kita bersedekah, tanyalah kalau ada doktor kat sini, dia ada benda dia panggil endorfin yang terbentuk dalam badan. Dia cakap ada cecair ni, dan cecair ni menjadikan badan kita lebih sihat. Dia membersihkan sel-sel, dia mengurangkan tekanan. Banyak benda cecair ni buat dalam badan kita, dan dia berpunca hanya dengan senyuman. Kalau kau tak senyum, memang tak akan dapat benda tu. Sebab tu senyuman itulah pertama sekali. Dan ada juga senyuman adalah pintu, dia kunci pintu rezeki. Senyuman ni dia kunci pintu rezeki tau. Kita senyum je, rezeki tu macam wow, dia dah suka kat itu. Sebab rezeki ni dia mempunyai satu perasaan. Dia pun makhluk tau.
Rezeki ni juga makhluk Allah kan, yang Allah ciptakan. Jadi rezeki ni dia juga mempunyai perasaan macam kita. Kita ni kan, kalau kita tengok orang yang senyum, kita suka tak? Kita suka tak? Aku tanya korang jawab. Kalau kita tengok orang yang tersenyum, kita lagi suka daripada orang yang muka dia masam, muka dia tak betul, betul tak? Sama juga dengan rezeki kita. Nak rezeki kewangan ni, dia tengok orang yang senyum, dia tengok senyum, dia akan pergi cepat terkam orang tu. Sebab rezeki-rezeki dia ni, rezeki ni bukannya rezeki-rezeki orang lain tau, rezeki kita. Kita ni diberikan rezeki yang seluas-luasnya oleh Allah, dan kita boleh mengambil rezeki itu mengikut derajat dan ilmu kita. Jadi kita perlu meningkatkan ilmu dalam kita mendapatkan rezeki yang telah Allah tentukan untuk kita. Jadi permulaannya adalah dengan senyum. Senyum saja. Ada masalah, senyum dulu. Ini masalah, kita muka bonyak dulu. Tak apa. Kita manusia kan, fitrah kita macam tu. Jadi tak apalah bonyok sekejap, tapi jangan bonyok sampai lama-lama. Sekejap je kita ingat balik, bonyok tak boleh jadi ni, kita kena senyum balik. Jadi mulakan dengan senyum. Alright? Betul, kena senyum. Senyum sangat. Kira kan, tengok orang senyum, dia cakap tengok orang senyum, dia seronok. Kan? Betul tak? Smile is contagious. Ini aku bahasa apa aku tak faham lah. Contagious ni aku tak faham, tak maaf. Tapi aku tahulah benda baik lah tu kan. Okey, suka orang senyum, cair hati macam aiskrim. Ya Allah, kau janganlah senang-senang cair hati. Hati tu tak boleh cair tau. Hati tu kena betul-betul pejal. Dia cair nanti susah kan. Jadi first senyum. Nampak? Jadi pertama, rukun yang pertama senyum. Ingat benda ni. Kalau awak tak dapat apa-apa daripada apa yang Abang Abu hari ni cakap, ingat satu benda, senyum. Masalah senyum. Ada orang marah kita, senyum dulu. Benda tak jadi, senyum dulu. Kita buat-buat benda stres, senyum dulu. Right? Senyum. Senyuman tu mempunyai satu power yang luar biasa sangat. Sebab tu kalau kita tengok, senyuman juga adalah satu nikmat. Dia nikmat tau. Dia bukan benda biasa-biasa. Senyuman ni nikmat. Nikmat yang Allah berikan hanya untuk engkau macam aku ni, manusia. Kita ni manusia diberikan nikmat oleh Allah untuk senyum. Tak ada benda lain yang boleh senyum. Awak tengok saja, ada tak benda-benda lain boleh senyum? Awak pernah nampak hantu senyum? Pernah? Tak nampak. Pernah tak nampak lembu ke, kambing ke, kucing ke senyum? Tak ada. Mana ada? Right? Tak ada benda. Melainkan manusia diberikan nikmat oleh Allah untuk senyum. Jadi setiap kali kita senyum, sebenarnya kita sedang mensyukuri kenikmatan yang Allah bagi pada kita. Jadi senyum, alright? Sebab orang yang tak senyum ni, dia susah di dalam keadaan yang tenang. Susah mencapai ketenangan kalau orang tu tak gerti senyum, alright? Mula senyum. Mulakan senyum. Jumpa orang senyum dulu. Modal, orang cakap nak berniaga apa modal? Aku cakap modal perniagaan yang pertama adalah senyum. Kau tak perlu ada duit tau. Kau senyum saja dan kau akan terima benda-benda yang luar biasa. Jadi senyum, itulah rukun pertama. Rukun kaya nombor satu adalah senyum. Tuan, senyum tu sedekah. Ni kalau kena marah pun nak kena senyum. Ya bang, ya Ros Jaafar, memang orang marah pun kau senyum. Senyum dalam hati dulu. Orang marah, sebab apa? Kalau kau orang tu marah, kau marah balik habis kan. Bila dia marah, dia sebenarnya nak marahkan kita tau. Dia marahkan kita. Jadi bila kita marah, dia suka. Dia nak marahkan kita, kita pun marah, dia suka. Dia cakap, bagus ni aku dah marahkan dia. Cuba dia marah, kau senyum. Dia marah lagi, kau senyum. Dia marah lagi, dia lagi marah. Dia kalau lagi marah dan marah, kita senyum. Itu psikologi, babe. Itu psikologi. Sebab tu kadang-kadang ni orang ni dia tak gerti macam psikologi ni. So dia kena macam orang marah, kita senyum. Alright, terima kasih, dah cukup habis marah. Bab tenang. Nanti dia geram tau, dia marah lagi. Okay, Allahu Akbar, kenapa marah ni? Dia macam tu. Kita senyum, alright. Bila kita boleh senyum, senyum kambing tak boleh senyum lah. Kambing mana senyum kau pernah? Aku sembelih, setiap tahun aku sembelih. Tahun ni pun aku dah tempah 6 ekor. Kita nak sembelih, nak tengok ada tak? Ada tak dia senyum? Setahu aku dia tak pernah senyum. Faham ke faham ni? Itu senyum kambing tu adalah apa, utusan Malaysia dulu masa ada kolom senyum kambing. Sebenarnya dia nak macam perli orang tau. Perli orang. Sebab manusia tak boleh senyum. Manusia pula. Kambing tak boleh senyum. Jadi cakap dia perli. So itu adalah kolom. Tapi kambing sebenarnya tak boleh lah. Saya senyum, nanti orang cakap saya sombong. Biarlah. Biarlah. Yang kau susah orang cakap ni kenapa? Kalau kita nak berjaya dalam hidup, kau jangan nak fikir apa orang cakap lah. Kalau kau dah fikir apa orang cakap, memang kau tak boleh berjaya tau. Sebab orang ni takkan suruh kita berjaya tau. Dia akan cakap benda-benda yang jadikan kita lemah. Sebab tu aku cakap, engkau senyum. Betul? Jangan senyum seseorang. Boleh. Lagi bagus. Engkau kena senyum seseorang.
Keluar je daripada rumah, kau senyum seorang-seorang. Biar orang tengok cakap gila. Dia ni gila. Kita senyum je seorang jalan, seorang senyum-senyum kan. Serious, I'm not kidding. No, like, sebab you akan menjadikan diri awak ni ceria. Dan senyuman ni dia akan vibrate tau. Dia akan vibrate. Dia mengeluarkan positive energy. Jadi kau jalan je. Orang cakap, dia ni senyum gila. Kalau orang dah mula start cakap gila, masa itulah sebenarnya awak dalam perjalanan untuk berjaya. Tak percaya, awak tanya orang-orang yang dah berjaya ni, tanya dia orang. Orang-orang berjaya ni awak tanya dia, dalam perjalanan dia ni berjaya, ada tak orang cakap dia gila? Engkau akan terperanjat. Sebab dalam orang-orang yang berjaya ni, kalau kita tanya, abang ni berjaya kan, dalam perjalanan ni macam mana bang? Dalam perjalanan ada tak orang cakap abang gila? Awak akan terperanjat dengan jawapan dia orang. Sebab apa? Setiap orang yang berjaya, orang dah tuduh dia gila. Sebab tu aku nak tanya korang, ada tak orang cakap kau gila? Kalau belum ada orang cakap kau gila, kau sebenarnya belum bersedia untuk berjaya. Kalau kau dah dengar orang ramai cakap kau gila, yes, I'm ready to become successful. Because why? Orang cakap aku gila, babe. Betul lah tu. Bila orang dah mula cakap kita gila, kita sebenarnya dalam perjalanan untuk menjadi berjaya. Jadi itulah rukun pertama. Okey, jangan senyum. And selalu seorang-seorang senyum. Lagi-lagi tengok live ni. Kan? Alhamdulillah aku dapat lah sikit macam pahala buat orang senyum kan. Bagus. Tumpang share kota tu boleh. Kau pergi lah. Nak share korban. Janganlah share. Terus tempah. Aku buat dekat resort aku. Resort family aku lah. Kita buat dekat sana. Kita akan tahun ni insyaAllah kita akan korban kat sana. Kau nak boleh. Kalau adik-beradik nak sama-sama join korban, kita pergi sama-sama korban. Kita buat korban dekat kita punya resort dekat Mersing. Dekat Mersing ni insyaAllah kita akan buat. Sebab abang pun 6 ekor kambing insyaAllah. Dan adik-beradik saya lagi semua. Jadi siapa nak boleh. Tak payah tumpang. Datang je kak. Kau order berapa kau nak kambing. Kau nak kambing ke nak lembu. Kita buat je. Abang, saya tengok abang-abang seorang-seorang pun boleh senyum. Bukan senyum je, ketawa seorang-seorang. Baguslah, seorang-seorang senyum. Nanti kau teringat senyum balik. Sebab benda tu betul lah. Aku bukan cerita benda yang tak betul. Clear tak? Gila sebab banyak duit. Tak. Dia gila dulu. Dia macam ni. Betul lah kau cakap kan. Dulu ada mentor aku cakap, engkau kalau nak jadi kaya, nak jadi millionaire, engkau kena jadi gila. That means you must be crazy. Right? Kau nak gila baru boleh jadi jutawan. Tapi kalau nak jadi billionaire, kau kena jadi biol. Jadi nak jutawan jadi gila je. Nak jadi billionaire kena biol. Sebab apa dia cakap? Engkau akan jadi biol. Kira duit sampai biol. Barulah billionaire kan. So itulah. So okay, nyanyi sekali. Senyum tak perlu kata apa-apa. Senyuman. Nyanyi sikit lah. Aku tak tahu lah lagu tu. Kalau tak aku tahu aku nyanyi. Tapi aku tak tahu lagu tu. Aku ni bukannya penyanyi nak tahu lagu. Betul bang, orang kaya, ada orang kata saya gila. Bagus. Kalau engkau tahniah, aku nak bagi ucapan tahniah kepada engkau sebab dah ada orang cakap kau gila, maka perjalanan untuk berjaya sudah pun bermula. Siapa ni? Izanagi. Kau ni Jepun Nama Izanagi. Bila masa nama macam ni, aku tak pernah dengar dalam hidup aku nama macam ini orang Melayu. Ada Izanagi. Oh, wah dahsyat nama. First impression adalah senyum, iaitu 40%, 48% dan 20%. Dahsyat ni. Ini ahli kajian sejarah. Dia bagi fakta pada kita. Alhamdulillah. Bagus. Ahli pengaji apa ni? Sejarah. Alright. Okey, jadi itulah rukun kaya yang pertama, senyum. Alright, sentiasa dalam keadaan senyum. Ada masalah, senyum dulu. Alright, bila kita nampak sesuatu, senyum dulu. Alright, senyum sahaja. Senyum itu tidak memerlukan apa-apa. Tak perlu bayar. Lainlah kalau kau senyum sekali bayar RM2. Kerajaan cakap, siapa senyum bayar RM2. Mungkin tak bayar lah kan. Nak senyum satu kali senyum RM2. Tapi sekarang dia percuma. Dia banyak kebaikan lah. Kalau kau tahu pasal senyuman ni. Aku ni boleh buat kursus lah pasal senyuman. Satu hari penuh aku boleh cerita. Apakah fakta-fakta, apakah benda, apakah elemen yang terjadi dalam kita, kenapa senyuman ni mempunyai satu aura yang berbeza, macam mana alam semula jadi ni suka dengan like kita yang senyum. Banyak benda aku boleh cerita, babe. Okey, Abang Handsome, terima kasih banyak-banyak sebab motivasi Abang berikan manfaat. Esok beri nasihat lagi untuk kami-kami. Semoga Allah berkati. Saya pergi kerja dulu. Pergilah. Siapa suruh kau duduk kat sini? Kau kena pergi kerja lah. Nanti macam mana kau nak dapat duit kan? Sambil pergi kerja tu kau tengoklah handphone. Kan ada handphone.
Kau tengok handphone, kau pergi dekat abang-abang punya page tu, kau tengoklah, jadi kau tak rugi. Ataupun kau letak benda ni, apa tu, yang letak dekat telinga sambil jalan, kau ketawa seorang-seorang. Jadi orang baru cakap kau gila. Kau faham? Jadi kau pergi buat benda tu. Pergi kerja, right? Hafrizal, saya tak ada orang kata gila, tapi orang kata saya degil. Tak jadi buat lagi, improve. Okey, kau sebab apa kau belum cukup gila? Sebab tu dia cakap kau degil. Degil dengan gila lain. Degil ni dia macam dia buat benda yang mungkin benda tu tak ada apa-apa, dia buat lagi, dia degil lah kan. Tapi kalau crazy ni, gila ni, dia buat satu tak ada, dia buat lagi gila. lagi gila sampai benda tu orang dah cakap wow, dahsyatnya dia macam tu. Okey, tahniahlah, tak pun kau dah permulaan masuk nak cakap orang gila. So kau buat lagi banyak kali, nanti orang akan cakap gila Hafizal. Saya doakanlah Hafizal ni akan menjadi orang yang berjaya disebabkan kegilaan dia. Alright. Okey, senyum AA terbaik. Allahu Akbar, kau cakap macam tu aku bagilah kau benda ni. Daniel ni dia cakap aku senyum aku terbaik, aku bagi benda tu. Wawa Miza Muhammad, thanks abang Abu. Kadang-kadang lupa nak senyum bila tengah serabut. Betul. Nampak? Ini betul. Kadang-kadang bila kita serabut, masa itulah kita automatik senyum. Kan, bila kita ada masalah kita senyum, bila kita kena marah kena senyum. Kita kena ubah benda, so kita kena mengubahkan kita punya style, kita punya cara, kita punya nilai, baru benda tu jadi. Bila lepas ni kan kau marah je, senyum dulu. kau tengok kan, kau pergi dekat kedai orang tu nilai tak layan kau ke apa, kau jangan marah tau, senyum dulu. Bang, apa khabar bang? Saya duduk lama ni bang. Macam tak ada orang je layan saya. Abang layan abang kan? Dia macam tu, lain tau daripada sini kau, apa aku duduk lama ni, kau tak layan aku. Lain babe, orang tu akan jadi benci. Tantang yang kau buat senyum ni kan, orang tu pun cakap dah abang tak payah bayar lah bang, saya macam tak maaf lah abang duduk lama, tak payah bayar. Halo, sebab aku dah kena banyak kali macam tu. Aku duduk, aku tengok dia tak layan lagi. Bang, alamak bang, saya duduk sini lama lah bang, abang perlu layan saya tau. Saya lama tau duduk, tapi macam tak layan je abang. Nanti dia macam rasa dia dah lepas tu nak bayar je. Tak apa bang, kita tak nak duit daripada abang. Nampak tak, senyuman juga bawa keuntungan. Kau jangan main-main dengan senyum ni. Dia banyak benda babe. Tak boleh nak tengok muka abang juga. Tak boleh nak tengok. Kenapa? Apa sebab kau tak boleh tengok muka aku? Tak boleh tengok muka aku, kau dengar je lah suara aku. Aku tak suruh tengok muka aku, sebab muka aku ni dia macam Syarukan. Nanti kau tengok aku, nanti dia teringat Syarukan pula. Dia bahaya kau. Right. Kalau tak boleh senyum, sebut tiga selama 5 saat. Cuba try test 3. Tapi dia tak ikhlas lah. Aku nak ikhlas Kak Rin, dia tak boleh 3 paksa. Lepas tu dia tengah marah 3. Tak nampak dia nyawa, tak nampak. Kau faham tak? Dia kena ikhlas. Dah frozen. Ya ke aku dah frozen? Tak adalah, kau punya tu line tak betul. Frozen. Dia punya line tak betul, cakap aku frozen. Alright Hafizal, amin. Alright, semua orang yang nak perhatian, jadi senyuman tu satu bentuk perhatian. Thank you. Semua orang nak perhatian, jadi senyuman tu dia cakap satu perhatian. Alright, kita cerita, nampak satu benda je aku cerita. Alright, rukun yang pertama ni dia cukup untuk dia menjadi dia punya asbab untuk banyak benda. Jadi saya nak you hari ini sampai bila-bila, insya-Allah dengan izin Allah kita senyum. Kan kita senyum je, menerima apa saja ujian kecabaran kita tersenyum. Tapi bila saya cakap macam tu, awak juga kena faham. Jangan bila aku cakap macam ni kan, aku cakap senyum, aku tengok macam Azimno ni kan, Assalamualaikum, dia cakap dia senyum. Kan, jangan kita senyum pula boleh rukun kaya ni. Best lah rukun kaya, memang best. Dia satu je, belum 5. Kau dengar 5, kau cakap ya Allah best gila, kau cakap. Alright, tapi kita cerita satu je dulu, sebab saya nak awak faham, mendalami benda ni dan jadikan dia sebagai satu amalan dan kebiasaan. Dia jadikan kebiasaan kerana Allah, kerana Allah. Tapi bila aku dah cakap gitu, ada juga kadang-kadang kita kena berhati-hati bila senyum. Jangan kau tengok bini orang kau senyum. Kau tengok bini orang kau senyum lain macam. Salah. Jangan gunakan senyuman untuk benda tu. Ataupun kau tengok kau pergi rumah orang dah meninggal, ada orang mati kan, ada orang dah meninggal, depan jenazah dia kau senyum. Kau senyum depan jenazah dia, nanti waris dia tengok ni, kau kenapa kau ni, orang semua tengah sedih kau senyum lain macam ni, kenapa? Janganlah tempat-tempat macam itu, janganlah kita senyum nak tunjukkan kebodohan kita pula kan. Kadang-kadang kita kena pakai juga otak ni kan.
Semua orang okey. Assalamualaikum, best Zarukan ni. Lama-lama jadilah ikhlas. Bila dah seronok, memang ada orang tak reti nak senyum. Betul, aku tahu kan. Betul lah, paksa. Tapi biarlah benda tu datang dengan daripada jiwa yang betul. Sebab dekat Singapura pun samalah Kak. Kat Singapura dulu bila aku buat satu survey dulu, aku susah betul nak tengok orang senyum. Diorang masing-masing muka, ya Allah, stres gila. Pergi kerja stres, balik stres, duduk rumah stres, buat apa pun stres. Senyum dia, satu hari dia lupa. Tak percaya awak, saya buat ini, saya nak awak sendiri buat kajian. Kajian dia very simple. Alright, kajian dia very simple. Kalaulah hari tu kan, rasa hari tu memang macam tak best, ada je benda tak kena, masalah, whatever kan, malam sampai malam tu kan, awak rasa macam tak best. Mula perhatikan hari tu berapa kali awak senyum. Awak tengok je, awak check je berapa kali awak senyum. Dan kadang-kadang awak akan hari awak tu dengan best tau. Your day end it's very nice kan. Masa tu pula awak tengok berapa kali awak senyum. Awak akan terperanjat. Awak akan terperanjat sebab hari yang habis dengan best ni biasanya banyak senyum. Dan hari yang awak tak best habis ni, dia awak kurang senyum ataupun tak senyum. Jadi bila kita tahu fakta tu, apa kita kena buat? Kita mula senyum. InsyaAllah kita punya hari akan berakhir dengan best sangat. Jadi mulakan senyum. Boleh? Tips time senyum. Lidah tolak belakang, gigi atas. Tak payahlah babe, ni semua ni autah berlebih ni. Alright. Ini autah, tips senyum nak lidah atas lah, lidah tolak gigi. Ni semua autah lah. Senyum tu dia ikhlas, dia automatik. Jadi bila kita ikhlas, apa yang kau cakap ni menjadi sendiri. Dia bila kita ikhlas ni, tak payahlah nak gunakan teknik-teknik tau. Dia ikhlas tu, dia power, dia beat everything in the world. Alright. Bila kita ikhlas dalam apa yang kita lakukan, kita buat, dia beat everything. Apa teknik NLP ke, OP ke, kau belajar whatever pun, hancur dengan keikhlasan. Kalau kau kena ikhlasan, kau tak perlu nak ada apa-apa, kau hanya ikhlas kerana Allah. Semua yang perlu berlaku, dia akan berlaku dengan betul. Itu the power of ikhlas. Alright, keikhlasan ni orang tak tahu dia punya kekuatan dia. Kita belajar teknik NLP, aku sampai hari ni bukan tak nak pergi atau cakap orang yang pergi tu tak betul. Saya ni sampai hari ni aku tak pernah pergi mana-mana training ke, mana-mana apa kata orang tu nak jadi speaker ke, nak buat NLP ke, tak ada. Tak ada. Bukan saya cakap awak jangan pergi, awak pergilah belajar, bagus. Tapi saya cakap sebenarnya benda-benda tu semua akan kalah dengan keikhlasan. Bila kita ikhlas, orang tu akan dapat. Tak perlu nak NLP, nak duduk sana, ada orang ajarkan kita duduk tepi sini, kita nak cakap, bagus, benda tu semua betul. Tapi bila kita ikhlas, benda tu akan jadi dengan sendiri. Dia akan jadi dengan sendiri. Awak sendiri pun tak tahu, tapi sebenarnya dia akan jadi sendiri. Itulah powernya ikhlas. Jadi cuba kita ikhlas dalam apa. Cubalah kita buat, kita ikhlas dalam apa yang kita buat. Kita betul-betul sincere, datangnya daripada hati, datangnya daripada betul-betul nak menolong dengan niat kerana Allah. Bila kita ikhlas, dia lain. Segala-galanya jadi lain. Alright, sebab tu saya selalu menekankan ikhlas. Itu adalah rukun nombor 5 tau. Tapi aku dah bawa ke atas sebab saya rasa ikhlas tu sangat penting. Kalau kita tahulah kemanisan ikhlas, kehebatan ikhlas ni, kita akan sikit pun kita tak nak lepaskan benda tu. Buat apa pun kita nak, sebab kita tahu powernya ikhlas ni. Power sangat. Alright, sebab tu segala ilmu, segala teknik, segala skill akan jatuh pada orang yang ikhlas. Alright, that's the power of ikhlas. Jadi benda ni, alright. Lama-lama, okay, time tick senyum, alright. Orang gila adalah orang yang berjalan dengan sombong, yang memandang orang dengan pandangan merendah, yang membungsungkan dada berharap. Itu bukan gila, itu orang sombong, itu orang riak, kan. Berharap akan syurga sambil berbuat maksiat padanya, yang menjelekkan membuat orang tidak aman, dan kebaikan tidak pernah diharapkan. Itulah orang gila yang sebenarnya. Itu dalam konteks yang berbeza. Dalam konteks Abang Bu, orang gila adalah orang yang dia tak care apa orang cakap, as long apa yang dia buat tu betul, dia teruskan perbuatan. Sebab tu Nabi kita pun digelar orang gila. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad, dalam perjalanan Nabi mengembangkan Islam, memberitahu mengenai kebesaran Allah. Inilah orang cakap Nabi gila, Nabi tu gila, inilah orang cakap. Jadi itu konteks yang berbeza. Apa yang Suhelmi cakap tu konteks yang berbeza. Alright, tapi Nabi pun pernah digelar kerana keikhlasan, kerana menyebarkan agama kita. Orang yang cakap Nabi gila. Jadi gila tu adalah perkataan yang bila kita buat satu, kita tahu keikhlasan, kita buat, biarlah orang cakap gila, best. Sebab kita sedang buat benda yang betul. Tapi gila yang cakap tu sebenarnya dia bukan gila, dia adalah orang riak.
Dia riak. Orang riak ni lah yang berjalan dengan sombong, seolah-olah semuanya dia punya, dialah tahu segalanya, tapi dia tak tahu yang dia tu kosong. Orang gila ni dia tahu kosong. Aku ni kosong, aku tak ada apa. Alright, ya Allah, semuanya Engkau. Ya Allah, aku buat benda ni Engkau. Allah, biarlah orang cakap aku gila sebab memang aku kosong. Jadi itu abang Abu punya benda tu lah. Bahaya juga tu. Hehehe. Terbaik abang Abu Syahril Said. Orang gila dia ada dunia sendiri, sebab itulah dia kena ada doktor spesialis. Okey. Itu orang gila macam tu yang sebenarnya dia ahli syurga tau, kau jangan main-main. Ikhlas senang diucapkan, bukan senang. Dia kalau kau duk cerita macam ini kan, engkau duk cerita macam ini, dia menjadi betul lah mawar berduri ni. Kan kalau cakap ikhlas tu senang, cakap ikhlas tak boleh buat, memang jadilah benda tu pada awak, tapi bukan pada orang lain. Keikhlasan ni Allah akan bagi. Kalau kita betul-betul ikhlas, engkau boleh rasa benda tu. Jadi jangan jadikan perkataan ni semua mengganggu kepala otak kita. Kadang-kadang perkataan yang macam inilah yang menyebabkan kita susah nak memperterjemahkan. Walaupun benda tu susah, cakap je. Right, insya-Allah aku ikhlas. Ya Allah, ikhlaskan hati aku. Ya Allah, ikhlaskan perbuatan aku. Ya Allah, ikhlaskan aku kerana aku lakukan. Kita minta dengan Allah. Jangan kita cakap senang. Kita minta dengan Allah. Bila kita minta dengan Allah, dia jadi. Kan? Jangan kita rasa ikhlas senang diucapkan. Ikhlas memang Allah punya. Kalau Allah nak permudahkan kita ikhlas, kita ikhlas. Jadi dia bukan cakap saja, kita boleh terus buat. Dan sebab tu keikhlasan ni kalau kita faham dia punya power, you tak akan lagi lepas ni jadi orang yang tak nak ikhlas. Aku nak ikhlas sangat. Buat apa? Buat kerja ikhlas, ikhlas. Bukan pergi kerja sebab bos. Pergi kerja kerana Allah. Buat benda kerana Allah. Saya bercakap ni kerana Allah. Saya kena ikhlaskan diri saya. Saya kena bagi semua. Saya tak boleh macam stop atau ada agenda. Memang saya ada banyak benda yang saya nak kongsi. Saya ada program saya ada benda-benda tu. Tapi itu tak menjadikan saya kena cakap supaya orang join benda tu. Tak. Kau join tak join, rezeki tu Allah punya. Sebab saya dah bagi pada Allah untuk nak menentukan siapa datang program saya, whatever. Aku leave it to him. Aku just buat apa yang mampu. Orang nak datang, datanglah. Kan? Saya tak adalah nak paksa orang. Saya tak nak buat marketing yang luar biasa, no, like whatever, no. I just leave it to him. Whoever yang rasa, Allah rasa macam dia akan datang pada aku untuk belajar, silakan. Kan macam tu. Of course saya akan buat benda yang saya perlu buat. Saya juga buat marketing dekat saya punya Facebook. Saya buat marketing kat sini, saya akan cakap. Tapi itu bukan sebenarnya tujuan saya nak bagi ilmu yang saya bagi. Ilmu yang saya bagi ni ikhlas. Like gunakan, insya-Allah akan dapat. Alright? Keluar dulu ya sebab nak uruskan mangat. Kenapa kau nak keluar lah? Ya Allah, ini Facebook lah, ni bukan kelas. Ni bukan kelas. Okey, ni Facebook. Padu bang. Alright. Syaitan pun tewas dengan orang yang ikhlas. Tahu tak apa? Kan? Tapi time ikhlas tu Allah hantar orang-orang datang untuk menguji semana keikhlasan kita. Sama ada benar-benar. Ya, betul. Betul. Itulah sebab kita nak tahu kita ni nak buat benda tu kebiasaan ke atau ikhlas. Kita ni buat ni untuk dunia ke untuk Allah. Sebab akan ada ujian. Contohnya kita ada duit kan. Kita ada duit, kita dah niat nak sedekah tau. Kita nak sedekah, tapi bangsa nak sedekah kita fikir balik. Tu ujian lah tu kan. Nampak? Ujian, alamak. Kita sedekah ingatkan nak bagilah 100 kan. Sekali pergi alamak 100 kan. Macam banyak lah. Macam itu kira menguji keikhlasan. Kau ikhlas ke kau ni just cakap saja. Kan, kau takut dengan dunia tu. Boleh lah ikhlas tu sebenarnya nombor 5 dia tak ada ikut turutan 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 rukun kaya yang sama dia punya nilai dia punya nilai dia semua sama. Jadi rukun pertama yang kita bincangkan pada hari ini, tapi disebabkan ada juga tanya tadi kan, sebab ikhlas sudah masuk, jadi abang terus sambung dengan keikhlasan. Jadi dua rukun sekarang kita ada. Satu adalah senyuman tadi, 2 adalah keikhlasan. Dan bila kita senyum pun kalau ikhlas lain. Kalau tak ikhlas lain. Dia tak ada power. Bila kita senyum paksa, dia tak ada power tau. Dia tak ada power. Alright, tapi bila kita senyum, dia kena datang daripada jiwa kita power. Sama juga apa pun kita buat. Kalau kita ikhlas dia jadi dengan automatik. Sebab ikhlas ni dia pun punya kekuatan untuk untuk kata orang tu untuk dia automatik. Bila ikhlas, apa yang perlu laku tu dia automatik. Kan? Kadang-kadang orang tu dinampak macam kena tipu tau. Sebab dia ikhlas sangat, dia kena tipu. Tapi dia tak faham sebab keikhlasan tu akan bawa dia ke tahap yang berbeza. Sebab tu pastikan awak tanya diri awak buat ni ikhlas ke apa. Kalau tak ikhlas, cuba ikhlaskan. Cuba ikhlaskan, minta Allah. Dia cara cuba ikhlaskan ni minta Allah. Kan Allah je boleh jadikan hati kita ikhlas tak ikhlas. Kan kita minta, ya Allah, kau jadikanlah hati aku ikhlas dalam memberi ilmu ni. Ya Allah, kau jadikanlah hati aku ikhlas dalam memberi apa yang aku berikan ni. Ya Allah, kau jadikan aku buat segala ini untuk Engkau, bukan untuk apa-apa lagi. Jangan jadikan aku buat sesuatu
selain daripada Engkau ya Allah, Engkau ikhlaskan hati aku ya Allah. Doa, bila kita doa tu insya-Allah dia jadi. Alright. So itulah yang kedua saya nak bagi, like dua. Jadi kita dah ada dua rukun. Hari ni topik kita sebenarnya apa tau? Engkau tanya apa-apa aku bagi. Dia tak adalah, tapi sebab ada yang tadi kan, oh dia nak tahu pasal rukun, bagilah kan. So satu senyum tu ingat kau tak senyum kau jaga. Aku dah bagi ni, kau tak senyum kau tak jaga. Jaga kau nanti. Jadi senyum. Dan kedua tadi apa? Ikhlas. Ada yang cakap tadi ikhlas tu cakap senang, tapi sebenarnya kalau kita minta kepada Allah, kita jadikan diri kita ni ikhlaskan, ya Allah kau ikhlaskan hati aku, kau ikhlaskan semua ni. Jangan aku ada melakukan sesuatu untuk keriakan, untuk kesombongan. Ya Allah kau jadikan aku lakukan ni untuk untuk dunia saja. Tak, aku tak nak. Ya Allah aku nak benda ni aku lakukan ikhlas kerana Engkau. Ya Allah kau terimalah kebaikan daripada apa yang aku lakukan. Kau ikhlaskanlah hati aku ni dalam melakukan apa saja ya Allah, hanya kerana Engkau ya Allah. Jadi kita minta doa pada dia. Mudah-mudahan doa kita ni Allah terima dan kita jadilah orang-orang ikhlas. Bila kita ikhlas maka awak nampak dia punya magic dia. Magic ni adalah daripada keikhlasan. Sebab tu ikhlas ni kalau kita nak cerita panjang lagi babe. Aku satu-satu rukun kan semua boleh. Alright. Bagaimana nak upgrade action? Macam mana nak upgrade action? So engkau hanya buat satu benda. Contohnya alright, upgrade action. Engkau istighfar hari ini mungkin 10. Besok engkau istighfar 11. Lusa engkau istighfar 12. Lepas tu engkau istighfar 13. Satu hari kau buat je satu benda yang kau dah buat lebih sikit saja. Apa-apa kebaikan. Kan apa-apa kebaikan kau buat, kau ambil satu tu kan. Contohnya kau cakap, aku nak apa? Kau bagi aku contoh tak boleh tak? Nyak Haizan Hakim. Kau ni yang datang kelas aku lah. Lama sangat kau dengan aku, kau tak pernah join kelas-kelas aku. Macam mana kau nak macam terus kan? Kau kena join. Join kelas-kelas online. Hari ni murah sangat dan senang sangat. Sebab Abang Bu buat kelas malam je. 9 suku tu kita buat. Yang baru ni, next ni saya buat ni tau. Ini mana ni? Aku nak tunjuk kau aku buat apa. Mana? Ni. Ni aku buat ni. Aku buat benda ni. Alright, digital 21 hari bulan aku launch. Jadi join benda-benda ni supaya you ada dalam circle yang betul kan, dapat banyak benda. So upgrade action ni pada saya simple lah. Contohnya kalau awak cakap awak nak menjadi orang yang lebih apa kata orang tu, lebih baik kan. Jadi buatlah satu kebaikan yang lebih sikit. Tu je. Contohnya kan istighfar aku cakap tadi kan, kalau selalu 10, besoknya 11, lusanya 12. Dia bertambah. Lepas tu okey, mungkin benda lain awak nak buat apa, exercise. Mungkin hari ni awak exercise mungkin berjalan je. Mungkin besok mungkin berjalan lebih sikit. Ataupun awak nak jaga makan. Mungkin gula bagus tak bagus je, kurang sikit sampai hilang gula. Dah tak ada gula lagi pakai contohnya. Jadi itu cara kita mengupgradekan action. Tak perlulah kita nak macam nak transform diri daripada 0 ke 180 darjah. Aku nak transform dalam satu hari. Boleh jadi gila babe. Jangan. Jadi buat sedikit action sampai kau jadi. Sebab tu kita tengok kalau ini contoh dia apa dia macam ni. Katakan semalam tu kau jumpa satu orang dia mabuk tau. Dia mabuk dekat Hard Rock ke kat mana-mana, di tengah mabuk kan. Besoknya kau tengok dia dekat masjid jadi Pak Imam. Boleh ke jadi macam tu? Tak boleh babe. Mana boleh. Semalam dia mabuk, esok alih-alih jadi tak imam kat masjid, buat imam subuh pula tu kan. Mana boleh. Dia tak boleh macam tu, betul? Dia boleh jadi imam. Orang ni yang mabuk ni dia boleh jadi imam, tapi bukan macam Zak macam tu. Dia akan mula betulkan dia sikit. Dia mula belajar agama sampai satu tahap dia dah ada, sampai dosa dia dah taubat banyak, dah whatever semua, baru dia jadi imam. Dia ada proses dia. Sama juga dalam membuat kebaikan ni ataupun nak upgrade diri kita. So kita buat lebih baik sikit sampai kita boleh jadi yang terbaik insya-Allah. Macam tu. Write to do list night before. Niat untuk improve every day. Ni lagi satu lah, kita tulis apa yang kita nak buat supaya kita tak terlepas daripada apa yang patut kita lakukan. Itu contoh daripada Suhaimi tadi. Tapi apa yang dia cakap nak upgrade ni maksudnya dia kena ada penambahbaikan. Sebab tu cakap sebab Allah dah jadikan setiap hari tu lebih baik daripada semalam. Apa satu benda yang kita boleh jadikan kita lebih baik daripada semalam? Ada tak benda yang kita boleh jadi lebih baik daripada semalam? Itu yang saya maksudkan tadi. Kan kita istighfar 10 naik 11.
Sampailah satu tahap 1000. Okey, dah sampai 1000. Okey, sekarang nak tambah apa pula? Okey, aku nak tahmid pula lah. Contohnya. So kita buat satu kebaikan satu hari, sedikit demi sedikit. Jadi itu namanya upgrade your actions. So itulah pendapat Abang Abu. Alright, kita sekarang ada lagi 10 minit pada anda semua. Aku nak tengok korang share tak benda ni? Please lah, share lah banyak-banyak. Sebab saya tengok share saya 10 lah, 3 lah. Kan? Cuba share sampai, aku tengok ada orang tu share sampai 500 lah, 1000 share lah. Aku pun macam, bestnya dia orang ni. Tapi saya dah nampak sekarang, sebab kat sini saya tak nampak share tu. Kalau tak, saya boleh cakap. Yang saya nampak adalah orang yang melihat, yang tengok ni 37,000. 37,000 sedang menyaksikan Abang Abu live ni. 37,000. Kau main-main kau. 37,000 sedang like aku. Dan love tu 2,000 lebih dah mula love. Cantik. Alright. Okay. So ada tak sekarang, sebab hari ni memang sesi dia adalah engkau tanya apa-apa aku jawab. Jadi saya tak adalah bawa apa-apa agenda, melainkan saya nak bagi tahu yang program ni so siapa yang nak, better go to my post. Abang Abu dah post dekat Facebook. You better register. Jadi sebab program ni bernilai lebih kurang 6-7 ribu dan awak hanya dapat pada harga 200 lebih sikit. Untuk 21 hari ni, 21 hari otak mesti jadi macam luar biasa, babe. Alright, so insyaAllah. So itulah. Ada lagi tak jawapan ke soalan? Ada yang dah member semua dah keluar ke apa ni? Yang masih ada lagi, tanyalah soalan. Bagilah aku sama soalan ke, ataupun apa yang kau nak, bolehlah aku jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, Nabi Muhammad Hilya. Nampak 37 tadi, 37,000. Sekarang dah turun 31,000 dah. Mana 6,000 tu pergi aku pun tak tahu. Alright, Nabi Muhammad SAW pun Allah upgrade slow-slow. Dari Nabi baru jadi Rasul. Kena ikut seperti Rasulullah. Allah Akbar. Ini adalah pandangan daripada Hilya Fazlina. Betul lah, Hilya Fazlina cakap Nabi Muhammad pun Allah upgrade slow-slow. Dari Nabi baru jadi Rasul. Kena ikut seperti Rasulullah. Amin. Alright. Nampak itu pandangan ataupun ni. Alright. Dah 40,000. 40,000 orang tengok. Ya Allah. Lepas ni dia jadi 400,000. 4 juta orang tengok, babe. Dahsyat Abang Abu ni. Abang Abu, dalam kesibukan kerja bagaimana nak urus masa? Nak urus masa kan? Kau nak aku bagi? Aku bagi kau macam mana nak urus masa supaya masa kau ni kalau nak kau kena share banyak. Ni cara. Ni bukan tak ikhlas tapi macam kita nak cubalah juga buat macam orang kan. So Abang Abu nak dalam kesibukan kerja bagaimana nak urus masa? Senang, sangat mudah. Allah dah sediakan untuk kita untuk menguruskan masa dengan mudah sekali. Mudah sangat. Abang Abu bagi benda ni kau akan terperanjat, tapi itulah cara pengurusan masa. Dan bila kau buat macam tu, masa kau akan teruruslah, Suhaida. Right. Nak kau share dulu. Komitmen banyak. Macam mana saya anak ramai, isteri tak kerja. Kadang-kadang saya buat kerja freelance, tak boleh ambil banyak job, tak ada masa sebab tolong jaga anak. Okey, ini untuk yang nak jaga masa. Aku cakap direct kau jangan main-main. Aku cakap, alright. Dia macam ni. Nak jaga masa, nak urus masa senang je. Senang sangat benda ni. Kalau buat benda ni, insyaAllah masa awak terurus, awak tak akan ada komplain-komplain macam ni. Kan, masa terurus. Alright. Macam mana? Very simple. Alright. Dengar betul-betul. Awak dengar je azan, stop semua, pergi solat. Dengar je azan, stop semua, pergi solat. Kalau ada dalam satu, awak buat satu kan awak buat planning kan, macam dia cakap besok nak awak buat apa, dah tulis betul. Awak tulis first kali, Suhaida, kau dengar aku cakap ni. First kali kau tulis waktu-waktu solat yang kau nak solat. Alright, okay, aku nak solat subuh ni 5.30 waktu dia. Kalau boleh awal waktu yang terbaik lah. Tapi kadang-kadang kau ada kerja ke whatever, kau boleh adjust. Okay, 5.32 aku nak solat. Alright, 1:07 aku nak zuhur. 4.20 aku nak asar. Pukul 7 lebih ni kan, 7.20 aku nak maghrib. Dan 8 sebab aku ada kelas, sebab aku ada some kelas, aku tak dapat buat benda tu. Aku dalam kelas, jadi aku buat awal habis kelas ni, first thing aku buat pukul 9. Contohnya isyak. Dah buat benda tu. Kau dah buat benda tu kan, engkau cuba mula tunaikan benda tu.
Engkau pastikan setiap masa tu kau on dot kau buat. 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 Engkau buat macam tu, bila kau jaga masa Allah, Allah akan jagakan masa kau. Dia mudah je. Kau jaga solat kau tepat waktu masuk, kau bagi priority kat dia. Kan priority solat tu waktu je kau bagi masa untuk Allah tu, Allah akan pastikan masa kau yang kau rasa macam sibuk gila pun dia terurus dengan mudah. Kau pun terperanjat, aku buat banyaknya kerja ni, banyak kerja, tapi dalam banyak kerja kau bagi masa untuk Allah tepat pada waktunya, semua kerja-kerja kau ni akan jadi macam dia ikut masa, dia automatik. Dia jadi macam semua jadi. Apa ni magic apa ni? Itu pengurusan masa. Alright. So komitmen banyak. Macam mana saya anak ramai, alhamdulillah. Anak ramai janganlah mengeluh. Alhamdulillah orang tak ada anak tu. Kan ramai orang tak ada anak. Jadi bila kita nak ramai, alhamdulillah, ya Allah, banyak Allah. Allah bagi rezeki bersama-sama dengan anak kita. Kan kita je yang tak nampak. Allah bagi rezeki dengan ada anak. Dengan ada anak tu lah awak dalam keadaan macam itu. Mungkin tak ada anak awak lagi teruk. Jadi jangan sekalipun kita bersungut kerana kita ada banyak banyak anak. Isteri tak kerja. Kalau dia kerja, siapa nak jaga anak-anak kita kan? Mungkin. Jadi kadang-kadang saya buat kerja freelance, alhamdulillah. Alright, tak boleh ambil banyak job, tak ada masa sebab tolong jaga anak. Alright, so bila kita menggembirakan anak-anak family kita, Allah akan gembirakan kita. Yang penting jangan mengeluh. Jangan mengeluh dengan apa yang berlaku pada kita, sebab pengeluhan, bila kita berkeluh, maksudnya kita tak ikhlas dan kita rasa macam Allah ni tak fair. Jadi bila kita rasa orang tu tak fair dan bila orang tu tahu, dia nak tolong kita lagi tak? Cuba bos kau dia tahu tau, kau ni memang cakap dengan orang kau, bos tak fair, bos tak fair. Lama-lama bos benci dengan kau. Clear tak? Sama je. Jadi jangan mengeluh. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan Syahril Said ni Allah akan permudahkan urusan awak. Alright, untuk menjadi orang yang lebih dapat mengurus masa, dapat banyak masa, dapat banyak job. Alright, stuff like that. Buat jadual harian mingguan secara konsisten, fokus utama solat dan zikir. Alright. Allahu Akbar. Win-win-win. Win-win-win Datuk Hifzi cakap win-win-win. Terima kasih, sangat berharga. Right, dia bukan nasihat tau. Dia macam benda betul lah kan. Benda yang betul. Kalau kau buat benda tu logik tau. Dia bukan nasihat tau. Dia macam logik. Benda tu logik. Kau buat je kau macam betul lah, aku jaga masa Allah. Sebab Allah ni lah yang semua. Dalam solat tu berapa banyak kali kita cakap Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap perbuatan kita cakap Allah, Allah Maha Besar. Jadi Allah ni akan menguruskan semua benda. Jadi kalau kita serahkan pada dia jaga kita. Right? Benda macam tu lah. Long time dengan aktiviti harian. Haya, please WhatsApp Mama hari ni, apa hal ni? Oh, yang nak kau nak order tu terbaiklah, best. Alright. So itulah yang kita nak kongsikan pada anda hari ini, dan saya harap anda kongsikan apa yang saya share ni, sebab 5 rukun kaya ni akan menjadikan bukan hanya kita kaya dunia, kita juga insya-Allah kaya akhirat dan kaya jiwa, kaya hati dan sebagainya. Sebab 5 rukun kaya, bila saya cakap kaya tu mungkin orang cakap duit je. Duit adalah satu bahagian saja. Jadi banyak lagi yang kita perlu kayakan diri kita. Itulah yang saya menamakan dia rukun kaya. Jadi hari ini kita dah bagi 2, yang 5 tu saya terus bawa ke depan. Jadi kita ada senyum, rukun kaya nombor 1, dan ikhlas. Alright, ini 2 je awak akan dapat banyak sangat. Ikhlas ni cuba fahamkan keikhlasan ni. Ramai orang ni kesian, dia tak faham ikhlas. Dia cakap ikhlas tapi dia tak faham apa tu sebenarnya keikhlasan. Saya harap dengan apa yang Abang Bu kongsikan, dia memberikan anda sedikit sebanyak inilah pengertian yang lebih mendalam mengenai sebab kita pernah dengar ikhlas, kita pernah dengar senyum, tapi kita tak faham sedalam-dalamnya apa maksud yang inilah sebenar, yang terkandung, yang terputik, yang berada di dalam kulit yang dinamakan senyum tu. Tu kulit saja, isi dia apa? Itu yang kita nak isi dia. Alright. Kita bukan nak apa, kita nak isi. So kita tak nak kulit. Ramai orang ni mengajar kulit je. So kita nak isi dia supaya kita faham. Alright, apa rasa dia, apa. Kalau rambutan tu kat luar kan, kita nampak macam apa ni kan. Tapi bila makan tu dia manis, dia baru kita tahu tau dia punya isi dia tu macam mana. Kalau kulit je kita tak tahu dia manis ke dia whatever, sebab kita dah rasa baru kita tahu rambutan tu manis sebenarnya. Jadi sama juga, kalau ada kulit tanpa isi tak guna. Kulit tu bagus untuk mencantikkan, tapi isi itulah yang sebenarnya. Jadi itu yang kita nak bagi, right? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Sebab kita ni kena jaga Allah. Sebab tu kita boleh jaga kita tapi kita kena jaga Allah. Like, sebab bila kita jaga masa untuk Allah, kita jaga semua yang Allah suruh kita buat,
InsyaAllah Allah akan jaga segala-galanya keperluan kita. Allah pastikan kita ni dalam keadaan tenang, kerana ketenangan inilah yang bawa kejayaan, ketenangan inilah yang bawa kemenangan, dan ketenangan inilah yang bawa orang masuk ke dalam syurga Allah yang sangat tenang. So bila masuk, kenapa tenang tu dia begitu power tau? Sebab itulah perasaan di syurga. Perasaan di syurga tu adalah ketenangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita boleh rasakan ketenangan kat dunia ni, itulah yang sebenarnya dia menarik kita. Sebab rasa itulah yang menarik. Jadi bila kita boleh rasa tenang, ya Allah, you sedang vibrate perasaan ketenangan yang berada di syurga. Jadi manusia yang tenang ni lah manusia akan insya-Allah dia masuk syurga. Jadi fahamkan benda yang Abang Abu cakap ni, alright? Jadi saya nak anda share kepada semua kenalan anda. Mudah-mudahan ramai lagi akan bermanfaat daripada apa yang Abang Abu kongsikan. Dan jangan lupa, alright, jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu dalam program yang ni. Awak pergi cek, register RM210 saja untuk 21 hari kita akan menjalankan membina aset digital. Aset digital. Macam mana kita nak membina aset digital dan memahami aset digital ni, dia lebih luar biasa daripada aset yang berada kat sini. Sebab dia digital, dia tak perlu bayar sewa, tak perlu bayar tax, tak bayar apa, tapi dia mempunyai satu kuasa yang boleh pergi ke satu dunia ni lah. Ya Allah, luar biasa, right? Jadi pastikan anda bersama dengan anda, Abang Abu. Tak tahu apa pun tak apa, insyaAllah kita akan tahukan apa-apa bila orang masuk kat situ. Alright, Akak Nur Rahmah, itu dia. Dia dah keluar dah. Ni aku nak tunjuk ni, dia dah keluar tu. Alright, cakap apa? Assalamualaikum adik-beradik. Wajah ayu jejak ketertawan, menyanyi merdu dalam taman. Wajah manis nampak rupawan, lagi manis dengan senyuman. Wayo. Ini aku kena telepon ni, dahsyat akak. Akak ni memang gifted lah akak. Akak gifted tau. Akak ni janganlah rugikan gift akak tu. Cepatlah buat buku dengan Abang Abu. Aduh, teruslah akak ni. Lama sangat aku dah cakap kan. Tapi kalau boleh berbentuk kewangan, pantun kewangan Abang Abu bersama dengan Kak Akmal. Jadi aku ni tukang baca kan, kau tulis, aku tukang baca. Macam tu. Clear? Alright, Alhamdulillah kita dah sampai ke 10 pagi. InsyaAllah hari ni kita dapat bersama lebih kurang dalam 1 jam. Dan saya rasa 1 jam ni banyak yang kita belajar sama-sama. Dan Abang Abu harapkan ia memberi manfaat kepada anda. Alright, dan amalkan apa yang abang cakap. 2 benda kita belajar hari ni, senyum dan ikhlas. Alright, senyum dan ikhlas. Senyuman pun kena ikhlas. So bila semua 2 ni dia power bit. Senyum dan ikhlas. Ikhlas ni luar biasa. Ya Allah, kalau awak ikhlas, awak tak perlu takut dengan apa-apa. Awak tak ada ilmu apa pun, awak tak perlu takut. Yang penting ikhlas. Tapi kalau ada ilmu macam-macam pun, kalau awak tak ikhlas, takutlah awak. Awak akan takut. Awak akan rasa takut. Awak ada ilmu tau, ada macam-macam ilmu, tapi awak tak ikhlas, awak akan rasa takut. Tapi kalau ikhlas, tak ada ilmu, tak ada NLP, tak ada itu, tak ada training, tapi awak ikhlas, awak takkan takut. Sebab keikhlasan mempunyai power yang luar biasa. Alright, manisnya. Okay. Digital world, digital business, digital product, digital income, digital assets. Yes, PDC 21D. Yes, itu dia. Alright, program PDC, Product Digital Challenge 21 days. Join benda tu. Thank you Abang Abu kerana mendoakan. Moga Allah dimurahkan rezeki, melimpah ruah, diberkatinya. Amin. Alright. Okay Syaril, jangan mengeluh Syaril. Just like go, sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Alright, sentiasa bersyukur, jangan mengeluh dengan apa-apa pun, kerana Allah akan gantikan dengan kebaikan. Mari belajar banyak ilmu tanya, amal bagaikan pohon tanpa buah. Thank you so much. Alhamdulillah. Alright, kalau anda dapat satu idea bermakna, saya gembira lah kan. Orang dapat, orang ni belajar juga daripada Abang Abu tu. Like macam, aku ni siapa? Aku ni tak tahu apa, tapi aku boleh juga. Ada orang nak belajar, ada orang nak macam dapat ilmu dia. Dia best ni. Sebab Abang Abu tak mengajar tau. Abang Abu hanya bershare, kongsi apa yang Abang Abu buat, apa yang Abang Abu rasa dapat faedah daripada apa yang Abang Abu buat, yang rasa memang ada power-power yang sebenarnya tak ada kat luar sana. Jadi Abang Abu share benda-benda yang Abang Abu amalkan. Mudah-mudahan dengan perkongsian ni dia juga akan memberi manfaat pada anda. Mudah-mudahan manfaat itulah yang menjadi saham untuk Abang Abu. Mudah-mudahan dia menjadi saksi di akhirat nanti. Masa-masa pukul 9 sampai 10 ni Abang Abu banyak bagi manfaat ni. Saya nak itu menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan semua yang kita amal ni dia jadi saksi pada Allah. Alright, take away dia rambutan. Aku sebenarnya aku suka rambutan.
Orang handsome tak ada dalam ni pagi ni. Siapa cakap, hello ni, yang kau ni apa Isma, apa benda ni? Apa benda? Handsome kan aku dah beli benda tu. Handsome hanya untuk abang Abu je, sebab aku dah IP. Kau tanya Sifu Perjanjian. Handsome, macho, kacak, apa lagi? Rugged, charming, hot, manisnya. Ni semua abang Abu punya IP. Itu hero. Itu hero tak ada hari ni. Hero. Jangan samakan hero dengan dunia. Alright, itu saja saya dengar dah lebih masa. InsyaAllah saya doakan segala-gala yang kita kongsikan, mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan menjadi satu cahaya dalam kehidupan kita untuk mencapai banyak kejayaan. Alright, so itu sajalah. Alright, itu saja daripada Abang Abu. Sehingga kita berjumpa esok. Jangan lupa setiap hari 9 hingga 10 bersama dengan Abang Abu dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat. Alright, dan jangan lupa pukul 12 tengah hari ABC Show Lunch Hour yang akan membincangkan kisah-kisah bersama dengan DJ saya, DJ Show. Kita ada Isma, kita ada dan semua sekali. Orang akan bersama setiap hari 12 hingga 1 membincangkan banyak kisah-kisah yang sedang berlaku di luar sana. Dan malam kita juga akan ada show-show tertentu, dan malam esok kita ada sesi percuma Biak Wang di Zoom. Malam esok Biak Wang di Zoom malam pukul 9 suku esok. Alright, tunggu, saya akan bagi detailnya di dalam page saya. Awak boleh dapatkan detail tu dan boleh terus datang ke Zoom untuk bersama dengan Abang Abu kita akan cerita biak duit. Alright, so itu akan berlaku. Yes, lain. Hero dengan handsome mana sama? Handsome. Hero ni dia boleh berubah. Kan, dia boleh berubah. Tapi handsome ni tetap untuk abang. Sebab tu saya dah. Handsome tak semestinya hero. Nampak tu? Kan? So, itulah dia. So, terima kasih Sifu Perjanjian kerana menyelamatkan saya daripada Isma yang sudah pun apa dipanggil tu? Infringement. Apa Datuk? Dia telah menodai kita punya perjanjian. Jadi Datuk tengok macam mana, nak saman dia ke tak ada. Tak apalah, dia DJ kita lah, tak payah saman dia, mungkin terlepas pandang benda tu, insyaAllah. Alright, itu sajalah daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Sebab lepas ni saya ada satu lagi coaching. Best. Bye bye. Assalamualaikum.